Hai semua, selamat kembali kepada channel Cikgu Syang. Hari ini apa topik yang kita nak bincangkan? Ada clue tak? Boleh tengok video ini. I was bullied and it was cyberbullying, and even though people think it's not a big deal and I'll just get over it, it's really not as easy and as people make it sound. It's really actually. Apakah maksud dengan perkataan buli cyber? Apa ya? Mesti nak tahu kan? Jom Cikgu Syam bagi tahu. Buli cyber ialah salah satu bentuk buli yang berlaku dalam talian atau melalui alat komunikasi digital seperti media sosial, aplikasi pemesejan, email atau forum dalam talian seperti Zoom Meeting, Google Meet dan sebagainya. Ia melibatkan penggunaan teknologi untuk mengganggu, mengancam, memalukan atau mencederakan orang lain, selalunya berulang kali dan dengan niat untuk menyebabkan tekanan atau bahaya emosi. Buli cyber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuknya pertamanya ialah gangguan. Mesej, ulasan atau email berulang tidak diingini dan menyakitkan hati yang ditujukan kepada individu. Penyamaran, berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu atau mencederakan mangsa. Seterusnya, denigrasi. Denigrasi ialah menyebarkan maklumat palsu atau berbahaya tentang seorang dalam talian, selalunya melalui gosip, kabar angin atau komen yang menghina lah. Dekat selalu kita tengok kat aplikasi TikTok semua tu. Selain itu, bersiar-siar, berkongsi maklumat atau imej peribadi atau memalukan seseorang tanpa kebenaran mereka. Seterusnya, pengecualian. Pengecualian ialah mengasingkan seseorang atau dengan sengajanya mengecualikan mereka daripada kumpulan dalam talian, perbualan atau aktiviti. Seterusnya, cyberstalking. Cyberstalking adalah salah satu perkataan yang sangat famous kalau kita mengambil isu buli cyber. Cyberstalking ialah melibatkan diri dalam aktiviti dalam talian yang menimbulkan ketakutan, ketidakselesaan atau kesusahan dalam kehidupan seseorang, selalunya melibatkan perhatian atau ancaman yang tidak diingini dan juga menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan atau menghasut untuk mencetuskan pertengkaran, konflik atau perasaan sakit hati dalam perbincangan dalam talian. Selanjutnya, penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu atau maklumat palsu di media sosial atau laman web boleh merosakkan reputasi seseorang atau entiti tertentu. Ini boleh digunakan untuk tujuan politik, sosial dan ekonomi. Seterusnya, gangguan seksual dalam talian. Gangguan seksual dalam talian termaksud penghantaran gambar atau mesej seksual yang tidak diingini, sering melalui pesanan teks, aplikasi pesanan atau media sosial. Seterusnya, diskriminasi dalam talian. Buli cyber sering kali melibatkan unsur diskriminasi berdasarkan faktor seperti agama, kaum, jantina atau orientasi seksual. Ini boleh menyebabkan ketidakselesaan dan kesan dalam masyarakat. Penyebaran video lucah palsu. Penyebaran video lucah palsu yang melibatkan individu tempatan boleh merosakkan reputasi dan privasi individu. Isu-isu berkaitan dengan buli cyber di Malaysia berbeza dari masa ke masa. Beberapa contoh isu buli cyber yang pernah terjadi atau masih relevan di Malaysia termasuk, pertamanya kita boleh ambil isu buli cyber yang telah berlaku dalam kalangan pelajar.
Isu buli cyber sering berlaku di kalangan pelajar sekolah dan universiti. Ini mungkin melibatkan penghinaan atau penyebaran maklumat palsu atau melalui media sosial atau teks pesanan. Seterusnya, keganasan dalam talian. Beberapa individu menggunakan platform digital untuk menggugut, menghina atau melecehkan orang lain secara berterusan. Ini boleh merangkumi ancaman fizikal atau ancaman kepada keselamatan seseorang. Salah satu contoh isu kes buli cyber yang agak popular dan berlaku di negara Malaysia. Seorang perempuan berusia 20 tahun dipercayai mangsa buli cyber ditemui mati di rumah keluarganya di Bukit Tengah pada malam Selasa. Dalam kejadian 9.30 malam itu, Tivia Naigi dikatakan menggantung diri daripada kipas siling selepas video TikTok bersama rakan sekerjanya mengundang kritikan di laman sosial dan tular. Kakaknya Logeshwari berkata kakaknya telah menerima komen yang menjelekkan kenyataan mengenai video itu daripada orang yang tidak pernah dikenalinya. Video itu turut dikongsi oleh beberapa akaun Facebook palsu termasuk satu di bawah nama Joker Orwen yang mempunyai 70,000 pengikut iaitu followers dalam akaun TikTok. Kakak kepada Tivia Naigi mengatakan Tivia bukan sahaja mengalami buli cyber tetapi orang ramai mula mengenalinya daripada video itu. Walaupun kami tahu kebenaran hubungannya dengan budak lelaki itu dalam video itu, namun dia berasa kecewa dengan perkara yang diperkatakan mengenai dirinya. Bukan itu saja, dia berkata sekeluarga masih terkejut dengan tindakan Tivia kerana dia sememangnya terkenal lantang dan berani. Kini kami kehilangan kakak kerana ada yang mahu terkenal di media sosial. Isu buli cyber yang kedua yang agak popular di negara Malaysia ialah seorang ibu kepada 3 anak dipercayai membunuh diri selepas dibuli cyber dalam aplikasi TikTok. Wanita berusia 44 tahun itu ditemui di rumahnya di USJ Subang Jaya pada awal pagi hari ini dan disahkan meninggal dunia ketika dibawa ke hospital. Akaun TikToknya dipercayai mendapat bertubi-tubi komen kebencian berhubungan penampilan dan koleksi beg tangannya. Kematian mengejutnya telah mencetuskan kemarahan terhadap media sosial manakala pengikutnya mengesah polis untuk menyiasat cyberbully terbabit. Sinar Daily menghubungi Balai Polis Pantai dan memberitahu bedah siasat akan dijalankan esok. Mayatnya kini di Hospital Universiti untuk bedah siasat tambah pegawai polis itu. Sementara itu, seorang lagi pengguna TikTok bernama Rose Veronica, pengasas Viron Academic, mendakwa punca utama kematian wanita itu ialah buli cyber. Anak-anaknya memberitahu bahawa ibu mereka tidak boleh bertolak ansur dengan komen kebencian di akaun TikTok. Menurut My Metro mengeluarkan suatu laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNICEF yang menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi pembuatan buli cyber dalam kalangan belia. Menunjukkan buli cyber kini menjadi masalah semakin ketara dalam negara. Penggunaan media sosial secara meluas menjadikan ia platform menggalakkan perbuatan buli cyber dan sikap buruk bukan sahaja dalam kalangan belia, malah orang dewasa juga. Penyelidik mengenai buli cyber belia iaitu Jessie Yong berkata perbuatan itu mungkin berpunca daripada rasa tidak gembira si pembuli akibat keperluan asasnya tidak dipenuhi. Menurut kajian Microsoft Global Youth Online Behavior Survey pada tahun 2012, daripada 25 negara yang dikaji, Malaysia menduduki
tangga ke-17 tertinggi dalam cyberbully. Kajian terhadap kanak-kanak dan remaja berusia 8 hingga 17 tahun tersebut mendapati kejadian cyberbully di Malaysia tidak jauh berbeza dengan statistik global sebanyak 37%, iaitu dengan 33% remaja Malaysia melaporkan pernah dibuli secara atas talian. Menurut data daripada Microsoft Corporation, dengan polisi sekolah dan pendidikan yang sangat terhadap pembulian cyber di Malaysia, remaja di Malaysia juga didapati tidak mempunyai sistem sokongan yang baik terhadap buli cyber berbanding dengan negara lain. Laporan cyberbuli oleh Pusat Bantuan Cyber 999 pada tahun 2017 juga turut menunjukkan bahawa lebih banyak kes buli yang melibatkan mangsa belia yang berusia berbanding kanak-kanak dan remaja. Hal ini tidak lagi menghairankan kerana tokoh umum seperti selebriti dan aktivis sosial mungkin menjadi mangsa kecaman masyarakat. Penggunaan akaun palsu dan rasa kebersamaan dengan pembuli lain yang turut menghamburkan komen agresif dan mengancam di dunia maya juga menyebabkan cyberbully sukar dibendung. Bukan itu sahaja, berbeza dengan negara lain seperti Taiwan yang mungkin menggunakan khidmat pesanan ringkas sebagai alat buli cyber, Malaysia yang mempunyai penggunaan laman sosial seperti FB yang ke-8 tertinggi di Asia didapati lebih kerap mengalami cyberbully di laman sosial. Ini sedikit sebanyak dicerminkan dengan penggunaan istilah maci bawang oleh netizen kerana fenomena umpatan dan mengejek orang lain di dunia maya lebih cenderung dilakukan perempuan. Di dunia sebenar, pembuli boleh menjadi mangsa buli dan begitu juga sebaliknya. Perkara yang sama turut dilihat di media sosial dengan satu kajian di Kanada mendapati 16.7% mangsa buli cyber membuli orang lain di atas talian juga. Sementara hampir 27.3% pembuli mengaku menjadi buli cyber di atas talian. Seterusnya, langkah-langkah untuk menangani isu kes buli cyber. Pertamanya, kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetak akan penggunaan teknologi hari ini. Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah cyber untuk memerangkap mangsa oleh itu. Pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar masing-masing. Selain itu, kita boleh memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Hampir setiap golongan masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian, tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justru, institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat. Pengetahuan seperti tidak membuka email atau pautan yang meragukan dan tidak sahih serta tertipu dengan panggilan telefon yang menyuruh kita memindahkan wang tanpa hitam putih perlu diajar kepada kanak-kanak dan golongan remaja. Hal ini kerana mereka mudah dipengaruh dan digunakan oleh penjenayah cyber dalam mencari keuntungan. Bak kata peribahasa Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekiranya pendidikan etika ini berjaya dilaksanakan, pihak kerajaan pula perlu membuat pendidikan atau modul pembelajaran kepada setiap agensi kerajaan, seterusnya menjadi model kepada sektor swasta dan mendidik setiap pekerja akan kepentingan keselamatan cyber supaya terhindar daripada sebarang jenayah.
Walaupun buli cyber kelihatan tidak meninggalkan kesan fizikal, gejala ini lebih berbahaya dan mengancam kesihatan mental mangsa. Ini kerana boleh dilakukan berulang kali dan beramai-ramai semudah menaip di ujung jarinya. Penggunaan bahan rakaman dan gambar juga akan menyebabkan mangsa lebih tertekan. Ini disebabkan bahan tersebut akan terus tersebar dan dikongsi di atas talian. Cyberbully juga kadang-kala melibatkan ugutan yang seperti keganasan fizikal atau seksual. Dalam sesetengah kes, ia boleh menyebabkan kematian akibat bunuh diri kerana tekanan mental atau emosi yang dihadapi oleh mangsa, seperti kes yang tadi kita tengok, kes Divya Nayagi. Oleh itu, cyberbully harus dicegah bermula dengan diri anda sendiri. Ia boleh dilakukan dengan penggunaan media sosial secara beretika dan tidak menggalakkan orang lain terlibat dengan bully cyber. Ingat, sebelum menulis komen, tanya diri sendiri sama ada apa yang ditulis memberi kesan negatif kepada individu lain atau tidak. Sini kita dah sampai kepada penutup episod hari ini. Hari ini penuntut semua mendapati apakah isu kes bully cyber yang agak popular di negara Malaysia, puncanya, kesan dan langkah yang boleh melaksanakan dalam mencegah isu kes bully cyber. Daripada pandangan saya, isu ini adalah salah satu isu yang perlu memberi perhatian yang lebih tinggi oleh semua pihak, ia kerana dunia sekarang telah mengubah kepada dunia berteknologi tinggi. Semua rakyat, malah kanak-kanak juga telah memiliki telefon. Kita tidak boleh menyalahkan teknologi, sementara kita sebagai manusia perlu lebih peka tentang dunia teknologi dan isu bully cyber. Masyarakat juga mempunyai peranan yang tinggi dalam pengawalan dan penggunaan teknologi dalam perkara buruk. Apabila nampak seorang telah melakukan bully dalam apa-apa bentuk, contohnya komen atau dia membuat rakaman video untuk sesiapa, perlu mengambil tindakan segera dengan mereport akaun tersebut atau boleh membuat aduan di balai polis juga. Ringkasnya, bully cyber ialah masalah serius yang boleh memberi kesan negatif yang ketara kepada kesejahteraan mental dan emosi individu. Ia boleh membawa kepada perasaan kebimbangan, kemurungan, pengasingan dan dalam beberapa kes malah mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Ia amat membimbangkan kerana ketiadaan nama dan jarak yang disediakan oleh platform dalam talian boleh mendorong sesetengah individu untuk terlibat dalam tingkah laku yang menyakitkan mereka mungkin tidak terlibat dalam interaksi secara bersemuka. Bully cyber ialah isu kompleks yang memerlukan pendekatan pelbagai aspek yang melibatkan tanggungjawab individu dan peraturan undang-undang untuk mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat dan menghormati. Itu saja untuk episod hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, Cikgu Syam, untuk meneruskan bersama saya untuk mendapati atau mempelajari informasi yang menarik seperti apa yang kita belajar hari ini. Bye-bye. Stay tuned.